Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naftatihu liqa'ana biqira'ati ummil kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Syukran jazilan ala hudurikum jami'an fi hadzal layl mubarak. Wasmahu li an atakallama bil lughati al qaumiyah. Alhamdulillah, berkat dengan izin serta limpah kurnianya dapat lagi kita berkumpul bersama-sama pada malam ini bagi menyambung daurah kita buat sesi yang ketiga bagi kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, yang insya-Allah seperti yang kita maklum akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Naim bin Mat Saleh. Dan insya-Allah diharap insya-Allah pada malam ini kita akan sambung dengan perbahasan seterusnya, iaitu adab memiliki kawan, adab memilih kawan, maafkan saya, adab memilih kawan ketika menuntut ilmu. Dan sebelum itu diharapkan agar saya dan kita semua dapat menjaga adab dan memberikan sepenuh tumpuan terhadap kalam-kalam mutiara yang bakal disampaikan oleh Fadilatul Ustaz sebentar nanti. Dan tanpa melengahkan masa, insya-Allah saya menjemput Fadilatul Ustaz untuk memulakan bicara beliau. Oleh itu, falyatafaddal mashkura wa mamduha. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawala nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, kurniakanlah kepada kami manfaat daripada setiap ilmu yang kami pelajari, dan kurniakanlah kami akan ilmu yang bermanfaat, serta tambahkanlah bagi kami segala macam keadaan ilmu yang bermanfaat itu. Dengan kemuliaan baginda Nabi SAW, moga Allah permudahkan perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Bahkan ilmu itu sebagaimana yang telah kita ketahui adalah cahaya, yang mana cahayanya itu petunjuk kepada arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah mengurniakan kepada kita segala bentuk cahaya yang membawa kita ke arah yang diredainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kepada pembahagian ikhtiyarus syarik. Ikhtiyarus syarik. Maka medan untuk mendapat ilmu bukan hanya kepada peringkat-peringkat yang tertentu. Kerana selama mana orang itu mencari ilmu, selama itulah dia memerlukan kepada adab-adab ini. Wa amma ikhtiyarus syarik. Dan adapun dalam pemilihan teman dalam untuk menuntut ilmu itu, fayambaghi an yakhtara al-mujidda wal wara'a wa sahib at-tabi'il mustaqim. Maka selayaknya bagi orang yang hendak menuntut ilmu, iaitu hendaklah dia memilih al-mujid, orang yang bersungguh-sungguh. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang al-wara', orang yang wara'. Yang ketiga adalah orang yang sahibut tabi'il mustaqim, iaitu seorang yang memiliki perwatakan yang beristiqamah, perwatakan yang sentiasa tegak dalam dalam perjalanannya kepada Allah. Yang keempat adalah mutafahhim, orang yang amat faham ataupun orang yang cepat faham dalam sesuatu perbahasan ilmu. Maka al-mutafahhim ini datang daripada pelbagai sumber dan cara. Antaranya dengan banyaknya qiraah, banyaknya pembacaan terhadap masadirul ukhra, pada sumber-sumber yang lain terhadap sesuatu ilmu. Yang kelima adalah yafirru minal kaslan, orang ini sentiasa menjauhi daripada sikap ataupun orang-orang yang pemalas.
wal mu'attil, dan juga dia menjauhi daripada orang yang suka bertangguh-tangguh dalam sesuatu perbuatan. Maknanya teman yang kita nak cari ini adalah orang yang sememangnya dia tak akan dekat dengan orang yang pemalas ataupun orang yang suka menangguh-nangguh perbuatan, wal mikthar, orang yang suka banyak bercakap dalam perkara-perkara yang sia-sia, yang juga dan seterusnya, wal mufsid, orang yang banyak ataupun yang suka melakukan kebinasaan atau melakukan kerosakan, wal fattan, iaitu, dan yang kesembilan adalah orang ini dia suka jauhi daripada orang yang banyak menaburkan fitnah. Wal fattan, iaitu yang banyak mendatangkan kesusahan kepada orang lain. Maka ini 9 perwatakan bagi kita untuk mencari seorang teman. Qila, dikatakan di sini, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Tentang nak mengenali seseorang itu, la tas'al, jangan kamu bertanya tentang dia. Jangan kamu tas'al, jangan kamu bertanya dia ataupun jangan kamu bertanya tentang dia. Maka di sini adab yang pertama adalah kita nak mengenal seseorang, jangan berpandukan apa yang kita dengar. Hatta dalam perkara lain sekalipun, maknanya bukan berkenaan tentang kawan kita, segala keadaan orang, janganlah kita terus mempercayai yang datangnya daripada percakapan. Bahkan dikata sini, wa absir qarinahu. Kita nak kenal seseorang, tengok kepada teman dia ni. Dia ni berkawan dengan siapa? Maka kita nak kenal seseorang itu dengan teman. Maka bukan itu saja sebenarnya, ini kaedah untuk kita mengenal ataupun untuk kita mendapat kepercayaan. Kita nak mendapatkan keyakinan kita kepada orang lain. Maka perkara yang perlu kita tahu, setiap pengkhabaran yang sampai jangan dilihat dengan pendengaran, mesti dilihat dengan mata. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Maka sesungguhnya seorang teman itu, maka dengan teman dialah yang dia akan ikuti. Fa in kana dha syarr, sekiranya temannya itu memiliki kejahatan, fajannibuhu sur'atan, maka hendaklah kamu menjauhinya dengan cepat. Wa in kana dha khairin, sekiranya teman itu memiliki kebaikan yang sangat banyak, yang banyak melakukan kebaikan, faqarinhu, maka hendaklah engkau bersahabat dengannya, tadi lantas pasti engkau akan mendapat petunjuk. Maka ini antara nasihat yang disebutkan dalam syair ini. Juga dalam nasihat yang lain, wa unshittu, dan aku telah dinasihatkan juga dalam bentuk syairnya, la tashabil kaslana fi halatihi. Janganlah engkau bersuhbah, berteman dengan orang yang malas dalam apa jua keadaannya. Kam salih, maka kam sini adalah kam khabariyah, bukan kam insya'iyah. Kam salihin bifasidi akhara yaqsudu. Maksud kam khabariyah kat situ adalah betapa banyaknya, bukan dia nak katakan bilangan, akan tetapi dia nak khabarkan kepada kita betapa banyaknya orang yang baik itu, bifasadin, dengan kejahatan orang lain, yaqsudu, dia juga turut menjadi rosak. Adwa al-balid, pengaruh orang-orang yang balid, orang-orang yang bodoh itu, ilal jalid, kepada orang-orang yang al-aqil al-zaki, kepada orang-orang yang berakal lagi cerdik itu, sari'atun, sangat cepat. Kal jamri yudha'u fir ramad, seumpama bara api yang diletakkan di dalam abu, fayahmud, lalu api itu akan terus terpadam. Maka menampakkan bahawasanya kesan orang yang bodoh terhadap orang yang cerdik pandai sangat memberikan kesan. Maka kita perlu berhati-hati di situ. Seterusnya, waqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, dan telah berkatalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fil Islam. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan khilqatul Islam. Maknanya dia lahir dalam keadaan yang mana telah beriman kepada Allah. Illa, melainkan anna abawahu, melainkan bapa ataupun ibu bapanya lah yuhawidanihi, ibu bapanya lah yang menyahudikannya,
wa yunassiranihi yang menasarakannya, wa yumajjisanihi yang memajusikannya. Apa maksud, apa kaitan hadis ni dengan perbahasan yang sebelum ni, iaitu berkenaan tentang teman, bahawasanya anak itu lahir tanpa ada teman, dia berkeseorangan. Maka yang menemaninya ketika itu adalah ibu bapanya. Maka ibu bapanya lah yang mencorakkan keadaannya. Maka ayat ini bertepatan dengan ayat Al-Quran yang mana Allah mengatakan inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepadanya jalan. Maka jalan itulah yang difahami kepada kita akan maksud jalan itu adalah syarik dia. Orang yang menemani dia. Sama ada ibu bapanya ataupun temannya. Maka jadilah anak itu, seorang itu sama ada dia bersyukur ataupun dia kufur. Maka sabil di situ adalah orang yang bersama dengan dia. Maka sebab itu yang menemani seseorang itu amat penting. Salah kita temani, maka salahlah kita punya arah tuju. Yuqalu fil hikmati bil farisiyah. Maka dikatakan suatu hikmah dalam bahasa Farsi. Maka ditulis di bawah ini menggunakan bahasa Farsi ni. Ini bukan bahasa Arab bawah ni. Kalau di sini pun disebutkan dalam huraiannya yari badbad. Yari ni maknanya sadiq. Badbad iaitu su'. Itu. Kalau ikut terjemahannya di dalam kitab ni, ni sini ditulis ya. Ni dia rapatkan. Baik. Ada kata-kata hikmah berbahasa Farsi yang artinya teman yang jahat itu lebih berbahaya daripada ular berbisa. Kerana teman yang jahat itu akan menjerumuskan anda ke dalam neraka jahim, ke dalam neraka jahanam. Oleh kerana itu bertemanlah dengan orang-orang yang baik kerana ia dapat menyebabkan anda masuk ke syurga. Perkataan Arab di sini hanya perkataan na'im sahaja. Yang lain tu semuanya ditulis dalam bahasa Parsi. Sama jugalah dengan perkataan Allah As-Samad. Baik. Juga dikatakan di dalam syair yang lain, nasihat yang lain, in kunta tabghil ilma min ahli. Sekiranya engkau berkehendakkan kepada ilmu daripada ahlinya. Au kunta tabghi syahidan, ataupun engkau memerlukan kepada penyaksi. Yukhbir an ghaibin, yang boleh mengkhabarkan tentang perkara-perkara ghaib. Fa'tabir al-arda bi asma'iha. Maka ambillah pengajaran daripada muka bumi ini yang dinamakan dengannya penamaannya. Apa maksudnya di sini? Muka bumi ini asalnya bernama Al-Ardu. Bila mana dia disifatkan, dia ada sesuatu di atas tanah itu, benda yang diletakkan, maka namanya akan berubah. Apa maksudnya di sini? Seperti Al-Ardu Jafah. Ardu yang kosong, tanah yang kosong dipanggil sebagai Sahara. Ardu tanah yang dimiliki padanya syajarah dinamakan sebagai Jannah. Tanah yang padanya dipenuhi dengan buah-buahan dipanggil sebagai Bustan. Maka isyarat di sini menunjukkan bahawasanya bumi itu juga apabila ditemani padanya sesuatu yang lain akan berubah namanya. Maka kita juga sebegitu. Apabila kita menemani dengan seseorang yang memiliki kejahatan, maka nama kita, keadaan kita juga akan berubah, dipanggil dengan nama kawan kita tadi ni. Sebab itu dikatakan yang seterusnya, wa'tabir sahiba bis sahib. Maka ambillah pengajaran terhadap seorang teman yang bertemankan dengannya. Maknanya orang ini juga dipanggil dengan keadaan siapakah yang dia temaninya. Maka sebab itu penting untuk kita ketahui diri kita akan dicorakkan dari segi perbuatan dan juga penamaan. Diri kita juga akan diberikan nama lain mengikut kepada siapakah yang akan kita temani. Maka sebab itu kita inginkan kemuliaan pada diri kita, maka kemuliaan itu juga datang sebenarnya daripada sahabat yang kita pilih. Maka pilihlah sahabat-sahabat, teman-teman yang elok. Baik. Seterusnya, faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli.
Fasal yang menerangkan berkenaan tentang ta'zim, mengagungkan ilmu dan ahlinya. Jadi kita selesai daripada perbahasan berkenaan tentang adab-adab dalam mencari teman, adab-adab dalam mencari guru, adab-adab dalam menentukan di manakah turutan dalam mencari ilmu. Kita masuk kepada fasal yang seterusnya, ta'zimul ilm wa ahli. Mengagungkan ilmu dan ahlinya. I'lam, ketahuilah, bi anna talibal ilmi, bahawasanya pelajar ilmu itu la yanalul ilma, tidak akan dia boleh mengecapi ilmu itu, wala yantafi'u bihi, dan juga dia tidak akan dapat manfaat dengan ilmu itu, illa melainkan bi ta'zimil ilmi wa ahlih, melainkan hanya dengan mengagungkan ilmu dan ahlinya. Wa ta'zimul ustaz wa tawqirih, dan juga mengagungkan. Okey, apa perbezaan ahli dengan ustaz? Ahli kat sini adalah orang yang memiliki keahlian dalam ilmu sekalipun dia tidak mengajar kita. Maka orang ini mesti kita muliakan. Kita kenal dia tapi kita tak pernah belajar dengan dia. Kan, seperti kita ada pensyarah-pensyarah di universiti. Kita tak belajar di bawah kelas dia. Akan tetapi kita tahu kepakaran dia, maka hendaklah kita memuliakannya. Wa ta'zimil ustaz, dan mengagungkan para guru yang mengajar kita, wa tawqirih, dan menghormati mereka. Qila ma wasala man wasala, dikatakan tidaklah sampai bagi sesiapa yang sampai, melainkan maknanya sampai kepada manfaat ilmu itu, manfaat ke sesuatu perbuatan itu, illa bil hurmah, melainkan hanya dengan pengagungan terhadap sesuatu. Takkan pernah sampai kepada maksud sesuatu melainkan kita menghormati dan mengagungkan sesuatu itu. Ma saqata man saqata, dan tidaklah ada orang yang jatuh. Kan? Sesiapa yang jatuh itu melainkan dia sebenarnya jatuh kerana apa? Bitarkil hurmati wat ta'zim. Orang ini jatuh dan tak dapat kemuliaan sesuatu perkara kerana apa? Dia telah meninggalkan kemuliaan dan pengagungan terhadap sesuatu itu. Wa qila al-hurmatu khairun min at-ta'ah. Juga dikatakan al-hurmah, penghormatan, kemuliaan itu khairun, lebih baik daripada ketaatan. Lebih baik ini adalah khairun, maknanya kita kata lebih baik itu adalah a'lal martabah. Juga aktsaru thawaban. Yang dipanggil sebagai lebih baiknya pengagungan, penghormatan, lebih baik daripada ketaatan itu adalah dari segi martabatnya, dari segi banyaknya ganjarannya. Maka taat sahaja tanpa ada kemuliaan, tanpa ada penghormatan, tidak akan mendapat dia punya tujuan dan manfaat dia. Kemudian Syekh Az-Zarnuji mengatakan, ala tara anna al-insana la yakfuru bil ma'siyah, tidakkah engkau lihat bahawasanya manusia itu tidaklah dia jatuh kufur dengan kemaksiatan. Dia tidak jadi kafir dengan dia meninggalkan solat. Wa innama yakfuru, contohnya bil maksiyah itu makna melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa innama yakfuru, hanya saja mereka ini menjadi kufur dengan meninggalkan penghormatan dan kemuliaan kepada sesuatu. Wa min ta'zimil ilm, daripada bentuk pengagungan terhadap ilmu itu adalah ta'zimil muallim, mengagungkan orang yang mengajarkan ilmu itu. Maka jelas di sini kan, mengagungkan ilmu itu adalah dengan cara kita mengagungkan orang yang memberikan ilmu itu. Qala Ali karramallahu wajhah, telah berkata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, ana abdun man 'allamani harfan wahidan, aku adalah hamba. Man kat sini adalah man mausulah, kan? Aku adalah hamba kepada sesiapa yang mengajarkanku satu huruf. Insya'a aba'a, boleh sahaja dia ingin menjualku, ataupun insya'a a'taqa, boleh sahaja dia ingin memerdekakanku, ataupun wa insya'a istaraqa, ataupun boleh sahaja dia ingin membiarkanku terus-menerus menjadi seorang hamba. Maka di situ Sayyidina Ali menerangkan kepada kita, kita ini sebenarnya orang yang berbalas budi terhadap orang yang mengajarkan kita.
Maka kita berada di bawah penguasaan dia. Kerana kita tidaklah mengetahui sesuatu melainkan dengan dia, maka kita perlulah berbalas budi dengan dia. Waqad unshidtu fi dhalik, dan aku juga dikhabarkan dengan perkara ini. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Ra'aitu, ra'aitu dia maf'ulain, dia memberikan kepada maf'ulain. Maka bila mana membawa makna kepada maf'ulain, dia membawa masuk kepada alima, ra'aitu ni. Maka alimtu, aku ketahui, ahaqqal haqq haqqal muallim, iaitu yang paling berhak untuk diutamakan terhadap hak ini, yang mesti dijaga, yang paling diutamakan adalah haqqal muallim, hak bagi seorang guru. Wa aujabahu hifzan ala kulli muslimin, dan diwajibkan bagi dia itu penjagaan, pemeliharaan bagi setiap orang muslim. Orang muslim di situ isyarat kepada bagi setiap pelajar. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan lita'limi harfin wahidin alfu dirhami. Maka sangat layaklah, maka sesungguhnya amat layaklah untuk diberikan yuhda ilaihi, diberikan kepadanya karamatan, bentuk-bentuk kemuliaan. Lita'lim, atas kerana dia telah mengajarkan harfin wahidin, satu huruf. Dengan kemuliaan itu adalah sebanyak haruf alfu dirhamin, sebanyak 1000 dirham. Sehingga begitu sekali para ulama mengajarkan kita untuk memuliakan orang yang mengajarkan ilmu. Fa inna man 'allamaka harfan, maka sesungguhnya mereka yang mengajarkanmu itu satu huruf, mimma tahtaju ilaihi fid din, ataupun harfan di sini adalah dia nakirah, maka makna menunjukkan kepada apa jua keadaan ilmu yang diajarkan. Terutama mimma tahtaju ilaihi fid din, terutama ilmu itu diperlukan terhadap agamamu, maka dia itu, orang yang mengajarkanmu itu, fahuwa abuka fid din, maka sesungguhnya orang yang mengajarkanmu itu adalah bapamu dalam agama. Perkara ini berpandukan kepada hadis baginda Nabi SAW, al-aba'u thalathah, yang dipanggil sebagai bapa itu ada 3. Abun man walada, iaitu bapa yang melahirkanmu, itu bapa juga. Abu min zaujat, bapa daripada pasanganmu, maknanya mertua. Yang ketiga, khairul aba, Rasulullah bersabda, sebaik-baik bapa yang disebutkan itu sebenarnya adalah al-abun man 'allamak, iaitu orang bapa yang mana ianya mengajarkan kamu, iaitu para guru. Pernah juga dikatakan kepada Dzulqarnain, pernah ada disebutkan di dalam kisah-kisah Israiliyat, mengatakan kepada Dzulqarnain, lima tu'azzimuka, dikata kenapa kamu mengagungkan guru kamu, akthar, lebih banyak pengagungan kamu kepada ibu bapa kamu. Maka Dzulqarnain mengatakan, li'anna abi, kerana bapakku ini, anzalani minas sama, kerana bapakku itu telah menurunkanku daripada langit, maksudnya melahirkanku daripada ketetapan Allah. Wa adapun ustazku, guruku pula adalah man yartaqani minal ardi ila sama. Adapun guruku pula adalah bapa yang mana menaikkan keadaanku daripada tanah ke langit, iaitu mengenalkanku kepada Allah. Maka sebab itu aku lebih memuliakan ataupun lebih mengagungkan bapaku yang bahagian ianya adalah guru. Baik. Jadi guru itu ada, bapa itu ada 3 pembahagian. Seterusnya, wa kana ustazuna asy-syaikhul imam Sadiduddin Asy-Syirazi, Imam Asy-Syirazi, yaqulu qala masyayikhuna, maknanya Imam Asy-Syirazi ada mengatakan, iaitu beliau mengatakan, guru-guru mereka mengatakan, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, sesiapa yang menginginkan anaknya itu menjadi seorang yang alim terhadap ilmu. Ini maka dia memberitahu sebagai tajribah dia. Iaitu Imam Asy-Syirazi memberitahu berkenaan tentang pengalaman dia terhadap guru-guru mereka. Iaitu guru mereka mengatakan, siapa yang menginginkan anaknya, zuriatnya menjadi seorang yang alim, fayambaghi an yura'iyal ghuraba minal fuqaha.
maka hendaklah dia yura'i. Makna yura'i ini adalah menjaga dengan hati. Yura'i makna yahfuzu min khilalil qulub, menjaga dengan hati. Terhadap siapa? Al-ghuraba minal fuqaha, orang yang sedikit bilangannya, yang mana mereka ini adalah dari kalangan al-fuqaha. Disebut fuqaha itu ghuraba kerana bilangannya tidak banyak, bilangannya sedikit. Dan fuqaha itu siapa? Iaitu al-ulama'ul amilin, iaitu para ulama yang beramal. Adapun al-ulama ghairul amilin aujabana, ataupun diwajibkan kita untuk apa? Untuk kita panggil sebagai apa di situ? Para guru kita mengatakan al-baghdha alaihim. Kita marah kepada mereka. Para ulama, mana orang yang amat mengetahui tentang agama tetapi mereka tidak beramal dengan agama mereka, maka kita rasa marah terhadap mereka kerana Allah, iaitu kerana mereka tidak beramal dengan ilmunya. Maka sebab itu fuqaha ini bilangannya sedikit, sebab itu disebut sebagai ghuraba. Wa yukrimuhum. Maknanya yang kedua, kalau kita nak anak kita menjadi seorang yang alim, bukan hanya menjaga mereka, menjaga para fuqaha, juga memuliakan mereka. Itu yang kedua. Wa yu'azzimuhum, dan mengagungkan ataupun kita panggil memuliakan mereka. Yang keempat, wa yu'tihim syai'an, dan memberikan kepada mereka sesuatu yang menyenangkan keadaan dunia mereka. Fa illam yakun ibnuhu aliman, sekiranya anaknya itu tidak menjadi seorang yang alim, yakunu hafiduhu aliman, jadilah cucunya juga akan menjadi sebagai seorang yang alim. Maka antara asbab yang menjadikan seseorang itu alim sebenarnya datang daripada usaha ayahnya juga. Maka kata-kata Imam Asy-Syirazi ini juga sebenarnya untuk nak menaikkan darjat bapa kita yang melahirkan kita. Maknanya bukan sahaja kita memuliakan guru kita yang menjadi taraf sebagai bapa kepada agama kita, tetapi kita juga mesti memuliakan ayah kita yang telah menjaga kita daripada kecil, kerana dengan sebabnya lah yang mana kita hari ini boleh mengenali agama, atas sebab mereka ini menyayangi para fuqaha terdahulu. Juga kemudian wa min tawqiril muallim. Wa min tawqiril muallim, antara adab-adab kita dalam menghormati dan memuliakan para ulama, para guru, alla yamshiya amamah, iaitu janganlah kamu berjalan di hadapannya, kecuali diminta untuk kita berjalan di hadapannya. Kalau mereka tidak meminta untuk kita jalan di hadapannya, kita berjalan di sebelahnya atau di belakangnya. Wala yajlisa makanahu, dan tidaklah duduk di tempat yang biasa dia duduk. Wala yabtadi al-kalama indahu illa biiznih, dan janganlah kamu memotong percakapannya ataupun memulakan percakapan kamu di sisinya melainkan dengan izinnya. Maka biasakan beradab dengan guru itu astazin, maknanya kita meminta izin dahulu. Wala yukthirul kalam indah, dan janganlah kamu memperbanyakkan bicara di sisinya. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi, dan jangan kamu banyak bertanya ketika dia sedang kepenatan. Wa yura'il waqt, dan hendaklah kamu menjaga waktunya. Kita tahu waktu dia biasa, waktu ni adalah waktu rehat. Maka kita utamakan waktu rehatnya daripada kita bertanya tentang sesuatu permasalahan. Wala yaduqqal bab, jangan kamu mengetuk pintu. Bal yasbira hatta yakhruja, bahkan hendaklah engkau bersabar sehinggalah dia keluar daripada rumahnya. Ini adab kita bersama dengan guru. Falhasil, tapi kalau sekiranya memang waktu tu memang waktu yang kita tahu guru datang kepada kita, ataupun kita panggil waktu tu memang waktu guru berehat dan kebiasaannya dia hadir, selayaknya kita tunggu. Tetapi jika sekiranya kita tahu itu bukan adat kebiasaannya, maka kita mengetuk sekali dua sahaja sebagai ingatan untuknya bahawasanya pengajiannya hampir bermula. Maka sebaiknya kita menunggu sahaja. Falhasil, maka rumusannya di sini adalah annahu yatlubu ridahu. Maka selayaknya pelajar itu mengharapkan, yatlubu ridahu, meminta kepada guru itu akan keredaannya. Maknanya dia seronok dengan kita. Dia tidak merasa merasa terguris ke, dia tidak merasa sesuatu terhadap diri kita.
wa yajtanibu sakhatah, dan hendaklah pelajar itu cuba untuk menghindari daripada kemurkaannya. Mana rasa tidak selesa kepada diri kita. Wa yamtasilu amrahu, dan cubalah untuk kita mentaati perintahnya fi ghairi maksiatillah, pada segala perkara yang bukan bermaksiat kepada Allah. Wala ta'ata li makhluqin, maka ini ada mengatakan hadis dari hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ada mengatakan adalah istilah para ulama. Walau bagaimanapun perkataan ini biasa kita dengar, wala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, maka tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada pencipta makhluk. Walau bagaimanapun walau bagaimanapun hendaklah kita menghormatinya. Ibu bapa kita mungkin tidak ataupun kurang memahami agama dan dia tidak selesa dengan keadaan kita dalam beragama, mereka melarang kita untuk beragama, maka kita terangkanlah dengan cara yang amat terbaik, dengan amat lembut, tetapi bukan dengan cara seperti cara mengajar. Antara bentuk-bentuk, kita panggil sebagai bentuk-bentuk derhakanya seorang anak kepada ibu bapa adalah dia seperti mengajar ibu bapanya. Maka di situ antara bentuk derhaka, kita panggil sebagai perkara yang perlu dielakkanlah. Wa min tawqirihi, dan juga antara cara menghormatinya juga adalah tawqiru auladih, menghormati anak-anaknya, wa man yata'allaqu bihi, dan sesiapa yang ada hubung kait dengannya, iaitu daripada kekeluargaan ataupun sahabat-sahabatnya. Wa kana ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah, adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah, pemilik kepada kitab Hidayah, menceritakan yahki anna wahidan min kibari a'immati Bukhara, maka sesungguhnya ada seorang daripada para imam dari kalangan Bukhara, kana yajlisu majlis ad-dars, yang mana dia duduk dalam satu majlis pengajian, wa kana yaqumu fi khilalid darsi ahyanan, dan kadang-kadang dia ini bangkit ketika dalam pengajian itu. Ahyanan maknanya dia bangkit, kadang-kadang dia berdiri, kemudian dia duduk balik, kemudian dia berdiri, kemudian dia duduk balik. Wasa'alu anhu, dan para muridnya bertanya tentangnya, kenapa tuan berbuat sedemikian? Wa yaqulu, maka gurunya itu mengatakan, inna bana ustazi, sesungguhnya anak kepada guruku, yal'abu ma'as sibyan, dia bermain bersama dengan kanak-kanak di luar sana, fi sikkati, iaitu pada satu jalan, di mana di jalan di luar kelas tu. Fa idza ra'aituhu, dan ketika mana aku melihatnya, aku mulahu ta'ziman, aku bangkit untuk memuliakannya. Wal qadi, maknanya di situ dia menerangkan bahawasanya dia nampak anak kepada gurunya itu, lalu dia bangkit berdiri sebagai untuk menghormati gurunya. Wal qadi al-Imam Fakhruddin al-Arsabandi kana rais al-a'immah fi Marwa. Beliau ini, Qadi Imam Fakhruddin ini adalah ketua kepada segala para imam, makna maha guru lah, di Marwa. Wa kana sultan, dan adalah sultan di Marwa itu, yahtarimuhu, menghormatinya dan memuliakannya, ghayatal ihtiram, sehabis-habis mulia kepada Imam Fakhruddin ini. Sampai begitu sekali penguasa menghormatinya dengan semulia-mulia kemuliaan diberikan kepadanya. Wa kana yaqul, yang mana Imam Fakhruddin mengatakan, innama wajadtu hadzal mansab. Okey, silap. Iaitu sultan tadi itu, penguasa tadi itu mengatakan, hanya senya wajadtu hadzal mansab, hanya senya aku mendapat kedudukan yang mulia ini adalah kerana apa? Bihurmatil ustaz, atas kerana aku menghormati guruku. Fa inni kuntu akhdumu ustazi al-qadi Aba Yazid ad-Dabusi. Maka sesungguhnya aku juga sebelum ini berkhidmat kepada guruku al-qadi Aba Yazid ad-Dabusi. Wa kuntu akhdumuhu, aku dahulu sebelum menjadi orang yang penguasa pada saat ini, aku dahulu berkhidmat dengannya. Wa atbahu ta'amah, dan aku memasakkan makanannya. Wala akulu minhu, dan aku tidak makan bersamanya. Ini antara bentuk kehormatan ataupun bentuk
kemuliaan yang diberikan oleh para guru kita terdahulu. Bahkan sebab mereka mendapat kemuliaan itu adalah kerana mereka menghormati dan memuliakan gurunya. Wa syaikhul imamul ajal, dan guru al-imamul ajal, iaitu Syamsul A'immati Halwani. Qad kana kharaja min Bukhara. Sesungguhnya dia pernah keluar daripada Bukhara. Wa sakana fi ba'dil qura ayyaman bihadithatin waqa'at. Dan dia duduk dan dia tinggal di sebahagian kampung berhari-hari atas beberapa sebab yang telah terjadi. Waqad zarathu talamizuhu, yang mana guru tadi ini didatangi oleh para muridnya, melainkan Syekh Imam Al-Qadi Abi Bakri Az-Zarnaji, melainkan seorang syekh ini, iaitu Imam Al-Qadi Abi Bakar Az-Zarnaji. Ini dia ceritakan pengalaman dia, yang mana ada seorang ni tak menziarahi gurunya. Akan tetapi pelajarnya lain datang menziarahi gurunya. Faqala lahu hina laqiyahu, lantas syekh tadi ni bertanya kepada Abu Bakar Az-Zarnaji ini ketika dia bertemu. Lima lam tazuruni, kenapa kamu tidak menziarahiku? Faqala, maka dia berkata, kuntu masyghulan bi khidmati walidati. Aku sibuk dalam berkhidmat, menjaga ibuku. Qala turzaqul umr, engkau akan dikurniakan panjangnya umur. Turzaqul umr, kamu akan dikurniakan panjangnya umur. Wala turzaqu rawnakad dars, dan engkau tidak akan dikurniakan kelazatan dalam mengaji. Itu bahayalah mulut para guru kita, kan? Maka kena jaga hati mereka. Wa kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura. Maka benda itu terjadi padanya. Maka doa gurunya tadi itu terjadi pada dia. Maka sesungguhnya dia banyak duduk. Fa innahu kana yaskun fi aktsari awqatihi, dia banyak duduk dalam waktu yang banyak itu, banyak duduk di kampung. Walam yantazim lahu dars, tetapi dia tidak mampu untuk menyusun pengajian-pengajiannya. Kena berhati-hatilah dengan guru kita, no? Bila mana kita tahu guru kita itu telah mengenali kita, sudah mengenali nama kita, maka jagalah hati mereka, kan, untuk sentiasa menyebutkan kebaikan terhadap diri kita. Faman ta'adza minhu ustazuh, maka sesiapa yang pelajar ini disakiti pelajar ini oleh gurunya, maka maknanya gurunya itu terasa hati dengan dia. Yuhramu barakatul ilm, maka mereka ini akan diharamkan keberkatan ilmu. Wala yantafi'u bihi, dan dia tidak akan mendapat manfaat dengan ilmu itu. Illa qalilan, melainkan yang sedikit sahaja. Sebab itu keberkatan para ulama yang hari ini kita lihat adalah sebenarnya hasil daripada keberkatan daripada guru mereka, yang mana mereka banyak beradab dengan guru mereka. Baik. Kemudian disebutkan di sini syair innal muallima wat tabiba kilahuma. Sesungguhnya guru dan doktor itu, kedua-dua mereka itu adalah mengubati, kan? Kita panggil tabib dengan muallim. Kedua-dua mengubati. Sifat mereka ini adalah sifat yang mengubati. Yang mana muallim itu mengubati kejahilan, at-tabib itu mengubati kesakitan. La yansahani idza huma lam yukrama. Yang mana kedua-dua mereka itu tidaklah menasihatkan kepada pesakitnya apabila mereka berdua ini tidak dimuliakannya. Tabib guru dengan guru, tabib doktor dengan guru. Mereka tak akan menasihati pesakit dia, melainkan dia ini dimuliakan. Orang tahu tentang kedudukannya, orang tahu tentang apa yang ada pada dirinya. Lalu orang meletakkan dia pada kedudukannya, maka dia akan menasihati dan menghilangkan kejahilan kepada orang lain. Fasbir lidaika in jafawta tabibaha. Maka oleh kerana itu, hendaklah engkau bersabar terhadap kesakitanmu sekiranya engkau tidak memuliakan yang menyembuhkannya. In jafawta ni makna lam tukrim. Sekiranya engkau tidak memuliakan.
Jafa ni daripada makna kekeringan. Maknanya gersang. Maknanya sekiranya engkau gersangkan, maknanya biarkan, engkau marahkan doktornya itu. Maknanya engkau tidak memuliakan doktor. Wa qana' bi jahlika, dan hendaklah engkau terima sahaja akan kejahilanmu ini. Maknanya redha je lah engkau ni dah jahil, dia kata. In jafauta muallima, sekiranya engkau tidak menghormati dan memuliakan gurumu itu. Maknanya guru juga tidak akan redha terhadap kita bila mana dia ni tidak dimuliakan. Mereka para guru bukan hendak dimuliakan dari segi zatnya, akan tetapi mereka menghendakkan para muridnya memuliakan ilmu yang ada di sisinya. Kerana ilmu yang dia hendak dapatkan itu dengan kesusahan, maka mereka tidak menginginkan orang menghormati mereka, tetapi mereka menghendakkan orang menghormati ilmu yang ada pada dirinya. Mana? Wahukiya, dan diceritakan annal khalifata Harun ar-Rashid, diceritakan bahawasanya Khalifah Harun ar-Rashid, iaitu pada zaman Abbasi, ba'atha banahu ila al-Asmu'i, iaitu beliau telah menghantar anaknya kepada al-Asmu'i, iaitu seorang yang amat alim dalam ilmu bahasa, liyu'allimahu, untuk dia mengajarkannya ilmu dan adab. Maka Imam al-Asmu'i bukan hanya hebat dalam ilmu bahasa, tetapi Harun ar-Rashid meminta agar dia juga mengajarkan dia dari segi akhlak. Fara'ahu yawman yatawadda'u wa yaghsilu rijlah. Maka satu hari itu dia melihat, iaitu Khalifah Harun ar-Rashid melihat Al-Asmu'i berwuduk dan dia menggosok kakinya. Berwuduk sampai sehingga pada bahagian kakinya. Wa ibnul Khalifah, dan ketika itu dia nampak anak Khalifah itu sedang mencurahkan air kepada kakinya. Fa'atabal Khalifatu al-Asmu'iyya. Lalu Khalifah Harun ar-Rashid menegur al-Asmu'i terhadap perkara ini. Faqala innama ba'athtuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Hanya saja aku menghantarkan anakku ini untukmu agar engkau mengajarkannya dan mengadabkannya. Falimadza lam ta'muruhu, dan kenapa engkau tidak menyuruhnya bi an yasubbal ma'? Kenapa kau tak menyuruhnya untuk mencurahkan air dengan salah satu ke tangannya, wa yaghsilu, dan menggosok dengan salah satu tangan lain terhadap kakimu pula. Sampai begitu sekali Harun ar-Rashid meminta agar Al-Asmu'i mengajarkan sebetul-betul ajar adab terhadap guru, iaitu jangan biarkan guru yang melakukan sendiri. Bahkan dia minta agar Imam Al-Asmu'i ini meminta ajarkan anak dia, sehingga kan anak dia yang akan buat semuanya. Dicurahkan dengan tangan kanannya kepada kaki gurunya dan tangan kirinya pula menggosokkan. Maknanya guru tidak perlu buat apa-apa. Maka sampai begitu sekali Khalifah Harun ar-Rashid, sebab itu nama Harun ar-Rashid sentiasa disebut-sebut sebagai orang yang menghormati para ulama. Kerana beliau begitu penting terhadap adab dan menghormati para guru mereka. Wa min ta'zimil ilmi, antara bentuk mengagungkan ilmu itu juga adalah ta'zimul kitab, mengagungkan kitab. Fayambaghi li talibil ilmi, maka selayaknya bagi pelajar ilmu itu alla ya'khudhal kitab illa bi taharah. Maka selayaknya bagi pelajar itu tidaklah dia mengambil buku ataupun dia membawa buku, melainkan dia berada dalam keadaan taharah. Inilah yang selalu ditunjukkan oleh guru-guru kami di Mesir dahulu. Sehingga mana yang sudah tua, mereka akan kerap ke tandas. Hatta dalam pengajian pun mereka takkan membiarkan diri mereka dalam keadaan berhadas. Maknanya mereka akan terus berwuduk. Hatta dah tua, tuan-tuan. Dah tua, maknanya dah berumur. Maknanya berat, susah untuk mengambil wuduk. Tetapi akan sebab menghormati ilmu, mereka akan berwuduk sekalipun dalam keadaan yang sejuk. Kami lihat guru kami, Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadawi, beliau antara orang yang mengamalkan perkara ini. Hatta nak jumpa dengan orang, ketika mana ada orang datang, orang besar datang, datuk-datuk ke mana, ke Tan Sri datang nak jumpa dia, dia sedang mungkin baru, kita panggil rehat, nak bangkit, dia akan mengatakan, tunggu sekejap aku nak berwuduk. Ataupun dia kata, tunggu sekejap aku nak masuk ke tandas.
maka kita ketahuilah keadaannya masuk ke tandas itu adalah untuk berwuduk. Hatta tengah berbual, dia meminta izin juga. Maka itu adalah orang yang kita nampak dia menghormati ilmu yang ada pada diri dia. Maka memang layaklah penghormatan itu diberikan kepadanya. Wa hukiya 'ani Syekh al-Imam Syams al-A'immat al-Halwani. Bahkan takkan pernah rugi orang yang menyibukkan diri dia dengan berwuduk. Takkan pernah rugi. Kerana wuduk itu adalah cahaya nur. Bahkan para guru kami mengatakan, bila mana seseorang itu terkena sihir, terkena kita panggil hantaran daripada orang lain, maka kalau dia adalah orang yang jarang berwuduk, maka janganlah dia menyalahkan orang lain kerana kesalahan itu sebenarnya datang daripada diri dia kerana dia tidak berwuduk. Maka wuduk juga antara salah satu benda junnah, kita panggil perisai bagi diri kita. Wa hukiya 'an Syekh al-Imam Syams al-A'immat Halwani. Diceritakan juga daripada Syekh al-Imam Syams al-A'immat Halwani annahu qala, sesungguhnya dia berkata, innama niltu hadzal ilma bit-ta'zim. Hanya sahaja aku mendapat ilmu ini adalah hanya dengan ta'zim. Bila kita faham perkataan ayat ini, dia menggunakan perkataan innama, itu adalah taukid yang mana yang benda tu hanya cara dia. Itulah cara yang paling tepat dalam untuk mendapatkan ilmu itu, hanyalah dengan ta'zim, mengagungkan. Ilmu ni bukan maksudnya pengetahuan sahaja. Ilmu itu adalah yang mampu dihasilkan pada amalan. Maka kita jangan pelik kerana apa? Kenapa ilmu yang sangat banyak kita tak mampu untuk beramal? Dia datang daripada ta'zim tadi ni. Kita menghilangkan diri kita dengan ta'zim, maka tidak dapatlah kita akan kesan ilmu itu. Fa inna ma akhadhtul kaghida illa bit-taharah. Di sini dimaksudkan kaghida ini adalah waraqat. Belum kitab lagi, tetapi waraqat maknanya helaian kertas. Maka dia kata di sini, sesungguhnya aku ini ma akhadtu, tidaklah aku mengambil helaian kertas yang untuk aku tulis nota padanya, melainkan aku akan ambil kertas ini dengan bersuci, dengan dalam keadaan berwuduk. Sampai begitu sekali, bukan kitab. Masih lagi belum kitab. Kitab apatah lagi perlu untuk kita muliakan. Tetapi di sini kan Syekh Syams al-A'immat Halwani mengatakan, aku dapat ilmu ni adalah dengan berwuduk. Maka hatta kertas-kertas yang aku tulis untuk perkara-perkara nota sampingan ilmu juga aku ambilnya dengan berwuduk. Sampai begitu sekali. Belum lagi buku besar, belum lagi nota. Akan tetapi waraqat al-kaghid ni adalah kertas-kertas. Wa anna Syekh al-Imam Syamsul A'immat as-Sarkhasi kana mabtunan. Dia ceritakan juga bahawasanya Syekh al-Imam Syamsul A'immah as-Sarkhasi, dia pernah dalam keadaan mabtunan, dalam keadaan yang sakit perutnya. Mungkin kembung perutnya. Wa kana yukarriru fi lailatin fi tilka al-lailati 17 marrah. Dan pernah sekali beliau itu pada satu malam kerana sakitnya perut selalu berulang alik ke tandas. Dalam satu malam sahaja sebanyak 17 kali. Maknanya jadi apa kita panggil tu sampai tak larat lah. Akan tetapi li'annahu kana la yukarriru illa bit-taharah. Yang mana dia ini tidaklah dia mengulang-ulang pengajiannya itu kan, ke tandas juga, melainkan dia juga akan berwuduk padanya. Hadza, inilah dia. Li'annal ilma nur, kerana ilmu itu adalah cahaya. Wal wudu'a nurun, dan wuduk itu juga adalah cahaya. Fayazdadu nur al-ilma bih, maka bertambahlah cahaya ilmu dengan cahaya wuduk itu. Baik, seterusnya. Wa min ta'zim, jadi jelas kat kita tadi memuliakan kitab. Bahkan bukan kitab saja. Yang tadi disebutkan sebagai kaghid, hatta lembaran-lembaran kertas. Yang mana kadang kita masuk ke poket kita pun. Yang mana kita gunakan untuk catat nota. Maka itu juga perlu untuk kita memuliakan. Bahkan kitab apatah lagi. Wa min at-ta'zimil wajib, antara bentuk penghormatan dan pengagungan yang wajib itu adalah alla yamuddar rijla ilal kitab. Dan iaitu hendaklah engkau tidak
manjangkan, yamudda rijla maknanya meluruskan kaki ke arah kitab. Sampai begitu sekali. Wa yad'a kutubut tafsir fawqa sa'iril kutub ta'ziman, dan hendaklah engkau meletakkan kitab tafsir Al-Quran itu yang paling teratas daripada sekalian kitab yang lain sebagai bentuk ta'ziman, pengagungan kita kepada kitab-kitab ini. Wala yadha' 'alal kitab syai'an akhar, dan janganlah engkau meletakkan sesuatu pun di atas kitab itu. Ini antara bentuk ta'zim yang wajib. Yang atas tadi tu dari segi penyusunan kitab di dalam rak. Dalam meja, ke atas meja kita ke dekat raknya, maka kitab tafsir antara yang paling atas. Kitab yang paling bawah, mana yang baris yang pertama dekat bawah sekali adalah kitab-kitab ilmu alat. Ilmu alat seperti nahunya, mantiknya, sarafnya, balaghahnya, yang tu. Yang kemudian barulah dinaik-naikkan peringkat-peringkat dia sehinggalah kepada tafsir. Sebelum tafsir, yang atas kali tafsir. Sebelum tafsir adalah hadis. Maka ikut susunan dia. Wa kana ustazuna Burhanuddin yahki an syaikh min al-masyayikh, bahawasanya guru kita Burhanuddin menceritakan daripada gurunya, yang guru daripada para gurunya, anna faqihan kana wada'a al-mihbarah 'ala al-kitab. Ada seorang yang amat faqih dan beramal dengan kefaqihannya, meletakkan mihbarah, alat tulis di atas kitabnya. Faqala lahu bil farisiyah, lalu gurunya mengatakan kepadanya dengan bahasa Farsi, Barniyabi. Di sini dia tebal tu fathah, nun tu kasrah, Barniyabi, iaitu dengan bahasa, kalau sini ditulis la tanalul manfa'ah minhu, dia kata kamu tidak akan dapat manfaat daripada kitab itu kerana kita kurang beradab dengan dia. Hatta sehingga begitu sekali keadaan dalam untuk mendapatkan keberkatan ilmu. Wa kana ustazuna al-qadi al-ajal fakhrul Islam al-ma'ruf biqadi khani yaqul, adalah guru kita, namanya iaitu guru kita adalah qadi al-ajal, qadi yang sangat agung, fakhrul Islam, jadi kebanggaan Islam, terkenal dengan panggilan qadi khani, berkata illam yurid bidzalik, illam yurid bidzalik, sekiranya kau tak mampu, ataupun illam yurid bidzalik al-istighfaf, itu sekiranya engkau melakukan sedemikian bukan kerana merendahkan kitab, bukan kerana merendahkan ilmu yang ada dalam kitab tu. Maksudnya kita meletakkan pen ke atas kertas supaya apa? Supaya angin supaya lembarannya tidak terbang di tiup angin. Ataupun kita meletakkan alat tulis tadi sebagai penanda pada kitab bacaan kita tadi, bukan untuk merendahkan dia. Fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa tentang melakukan perbuatan itu. Wal aula, bahkan yang terbaiknya, yang sebaiknya, an yakhtariza anhu, hendaklah dia menjaga perbuatan sedemikian, makna menjauhi perbuatan sedemikian. Eloknya jangan dibuatlah. Baik. Wa min at-ta'zim an yujawwida kitabatal kitab. Antara bentuk penghormatan kepada kitab ini ataupun kepada ilmu itu adalah memperbaguskan penulisan di atas kitab. Yujawwid kitabatal kitab, memperbaguskan penulisan di atas kitab. Wala yuqarmid, janganlah engkau yudaqiq. Yuqarmid ini makna janganlah engkau memperhaluskan tulisan. Wa yatrukul hasyiyata allati yuqarmita fiha illa 'inda ad-darurah, sehingga meninggalkan huraian-huraian yang sangat halus pada penghujung sesuatu baris ayat. Maknanya kita meletakkan tulisan yang sangat halus di hujung, sehingga di hujung ini susah untuk dibaca semula ataupun susah untuk ditulis semula. Melainkan ini adalah keperluan sahaja. Maka di sini diceritakan kisah wara'a Abu Hanifah kitaban, iaitu Imam Abu Hanifah melihat kepada satu kitab, yang mana pada kitab itu yuqarmitu fil kitabah, sangat halus tulisan yang ditulis pada kitab itu. Iaitu dicatatkan dalam kitab itu dengan tulisan yang sangat halus. Ni biasa kita buatlah, kan. Kita nak tulis, kita panggil apa? Hasyiah, kan. Kita nak tulis huraian terhadap sesuatu perbahasan, kita tulis sangat halus. Dia jangan terlampau halus sehingga kita susah untuk membacanya ataupun sangat susah untuk orang lain membacanya. Biarlah kita tulis itu dalam keadaan orang lain juga boleh membacanya.
Ini adab kita dalam menulis hasyiah, dalam menulis sedikit penghuraian pada pada beberapa ayat di situ. Adabnya adalah tulis dalam keadaan yang mana orang lain boleh baca. Maka dikata di sini, faqala Imam Abu Hanifah mengatakan, la tuqarnit haqqaka, janganlah menghaluskan tulisan kamu ini. Li'annaka, ni Imam Abu Hanifah mengatakan, li'annaka in ishta tandam, sekiranya engkau lama hidup sehingga ke waktu tua, maka engkau akan menyesal terhadap apa yang telah engkau tulis. Wa in mutta, dan sekiranya engkau meninggal dunia, engkau akan dicela. Maksudnya tadi, sekiranya kita ni lama hidup di atas dunia dan kita perlukan kepada kitab yang kita tulis tadi ni untuk mengajarkan kepada orang, maka lamanya kita hidup itu sehingga mata kita menjadi rabun, maka di situ kita akan menyesal apa yang kita tulis pada faedah bahagian ni. Kita akan rasa menyesal, Allah tak nampak dah apa dah yang tulis dulu ni. Dan sekiranya kita meninggal dunia, kita akan dicela kerana orang lain yang melihatnya akan mencela kita. Apa pok kita tulis ni? Kan? Ini guru kita, ayah kita ni orang yang alim. Ditulis manfaat, faedah yang sangat banyak dalam kitabnya, tapi kita tak boleh baca. Ataupun orang lain melihat kitab kita dan mereka pun mencemuh kita, mengatakan apalah dia tulis ni. Maka perkataan kata-katanya itu sebagai pintu yang terbuka untuk mencela diri kita. Maka sebenarnya kita telah membuka jalan kemaksiatan kepada orang lain. Maka itu bukanlah orang yang baik sebenarnya. Sampai begitu sekali Imam Abu Hanifah mengingatkan kita. Bila mana kita nak tulis sesuatu, kita kena ingat, in ishta tandam. Kalau kamu lama hidup ke atas dunia ni, kamu akan menyesal balik tak ada apa yang kamu tulis. Dan sekiranya kamu meninggal dunia, kamu akan dicela. Kerana kita telah membuka jalan untuk ke arah kejahatan, ke arah kemaksiatan. Di sini tuliskan maksud dia, yakni idza syikhta, iaitu sekiranya kau sudah sampai waktu tua. Wa dha'ufa basaruka, dan pandanganmu menjadi lemah, maknanya rabun. Nadimta ala dhalikal fi'l, maka kamu akan menyesal terhadap perbuatan dahulu kamu yang kamu tulis faedahnya itu dengan tulisan yang sangat halus. Ni kita mengaji ni tulis banyak tepi tu. Jangan tulis kecil tuan-tuan. Tulis besar sikit. Saya dah rasa dah. Kita mengaji dulu kat Mesir, kita tulis kecil. Bahkan kadang-kadang tu kita beli pen yang mata dia paling halus sekali. 05 orang kata dah halus. Kalau boleh 03 atau 02. Dia nak lagi halus. Kenapa? Agar boleh tulis dalam tulisan yang sangat halus. Sebab apa? Tak cukup muka surat ni. Nak tulis ni. Apa yang Syekh sebut ni. Tapi lepas tu masa kita nak guna kitab tu nak mengajar orang lain, jenuh mata kita tengok. Apa kita tulis dulu ni? Apa benda ni? Kita bertanya-tanya balik, menyesal sungguh. Tu kata betul lah Imam Abu Hanifah kata. Terpaksa balik kita buka syarah-syarah kitab yang pernah kita mengaji, tengok balik apa yang kita tulis. Menyesal tak sudah, habis masa kat situ je. Wa yanbaghi an yakuna taqti'ul kitab murabba'an. Dan selayaknya kita apabila hendak menulis kitab ataupun membuat kitab, hendaklah kita potong kitab tu dalam bentuk segi 4. Taqti'al kitab, memotong kitab itu dalam bentuk 4 segi. Maknanya bukan bentuk bulat, bukan bentuk segitiga atau bentuk yang lain. Fa innahu taqti' Abi Hanifah rahimahullahu taala. Maka sesungguhnya potongan 4 segi itu adalah jenis potongan kitab yang disukai ataupun yang biasa digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah Nu'man antara orang yang suka menggunakan buku yang 4 segi. Wa huwa aysara ila raf'i. Maka sesungguhnya buku yang segi 4 tempat ni mudah untuk diangkat. Wal wad'i, mudah untuk diletak. Wal mutala'ati, mudah untuk dibaca. Wa yanbaghi alla yakuna fil kitabi syai'un minal humrah. Dan selayaknya hendaklah tidak ada di dalam penulisan kitab itu sesuatu pun daripada kala warna merah. Fa innaha sani'ul falasifah. Sesungguhnya perbuatan sedemikian adalah perbuatan orang-orang Yunani. Falasifah ni orang Yunani. La sani as-salaf, bukanlah perbuatan orang-orang salihin terdahulu.
Wa min masyayikhina man kariha isti'mal al-markab al-ahmar. Sehingga kan ada guru-guru kami ini memakruhkan menggunakan kenderaan yang berwarna merah. Akan tetapi benda ini kita panggil kerana apa? Mereka tak menggunakan warna merah kerana mereka mengetahui perbuatan itu digunakan oleh orang-orang Yunan. Lalu mereka takut menyerupai mereka. Lalu mereka tidak menggunakan colour yang sedemikian. Walau bagaimanapun keadaan kita pada hari ini, benda itu telah tersebar luas. Sebab itu Syekh Islam Osman Al-Bazari mengatakan sekiranya kita memerlukan warna untuk menanda penulisan-penulisan kita, menanda kitab-kitab kita, tak kira dah guna warna yang apa. Sebagai tujuan untuk memudahkan pembacaan, maka itu tidaklah mengapa. Tidak mengapa. Ini antara pendapat para ulama lah. Kita ikutlah pendapat yang mengatakan sedemikian kerana perbuatan. Kadang-kadang kita highlight kan, pakai warna merah, warna kuning. Maka benda itu untuk apa? Untuk nak menyenangkan kita dalam memahami ataupun membaca apa kitab-kitab yang ada di hadapan kita. Baik. Wa min ta'zimil ilm. Sikit lagi Antara bentuk pengagungan ilmu itu juga adalah ta'zimus syuraka, mengagungkan kawan-kawan kita tadi ni. Dan juga wa may yata'allamu minhu, dan juga orang yang mana kawan kita ni menjadi petunjuk untuk kita belajar. Apa beza syuraka dengan wa may yata'allamu minhu? Di sini dalam kitab Tafhimul Mutafahim, iaitu beliau mengatakan syuraka ini adalah teman yang mana kita belajar dengan dia. Mana teman, kita bersama-sama belajar dengan seorang guru ni. Adapun wa may yata'allamu minhu adalah teman kita ni selalu dijadikan bahan contoh daripada guru kita. Yang mana kita belajar ilmu ni, kita dapat lebih faham melalui kawan kita yang telah dijadikan contoh oleh guru kita tadi. Kan ada biasa dalam kelas, guru kita akan ambil seorang pelajar, bawa contoh dia ni. Maka kita perlu menghormati dia. Tetapi apa kita panggil, yang mahzannya, yang sedihnya kadang-kadang kita suka mengajuk kawan kita ni kan. Dengan perkataan, dengan percakapan yang mungkin guru kita tersilap mengatakan kepada dia, bahkan kadang-kadang kita mengajuk kepada mereka. Maka ini adalah sesuatu yang tidak patut untuk kita buat. Bahkan sepatutnya kita memuliakan mereka, kerana dengan mereka ni lah kita jadi mudah faham terhadap ilmu. Itu perbezaan syuraka dengan wa may yata'allamu minhu. Wat tamalluku mazmum, iaitu kita panggil tamalluku mazmum, menyayangi. Tamalluk ini kita panggil apa? Tamalluk ini kalau diartikan di sini adalah dipanggil sebagai mencintai, melunakkan percakapan, merendahkan diri, kan? Bahkan merendahkan diri sehingga kita mengharapkan sesuatu daripada dia. Maka perbuatan tamalluk ini adalah mazmum, ianya berdosa, melainkan pada mempelajari ataupun melainkan pada mendapatkan ilmu. Fa innahu yanbaghi an yatamallaka li ustadhihi wa syurakaih. Maka selayaknya pelajar itu mencintai dan memperelokkan percakapannya serta merendahkan diri kepada ustaznya, kepada gurunya, kepada sahabat-sahabatnya, atas kerana apa? Untuk mendapatkan faedah manfaat ilmu dari kalangan mereka. Wa yanbaghi li talibil ilm. Maka selayaknya bagi pelajar ilmu itu an yastami' al-ilma wal hikmah. Hendaklah dia mendengar ataupun dia menginginkan dengar ilmu dan hikmah. Dengan cara bagaimana? Bita'zimi wal hurmah. Hendaklah dia mendapatkan ilmu, dia mendengarkan ilmu dan hikmah itu dengan penuh pengagungan dan penuh pengharapan, dengan penuh kemuliaan. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marrah. Iaitu sekalipun dia perlu mendengar sekalipun dia telah mendengar satu permasalahan itu, kan, satu kalimah itu sebanyak 100 kali. Sehingga kan sedemikian keadaannya, dia perlu merasakan rasa seronok dan rasa ingin, rasa cinta
terhadap satu perbahasan ilmu, sekalipun perbahasan ilmu itu dia telah mendengar 1000 kali. Maka inilah yang dipanggil sebagai talibul ilm. Talibul ilm, orang yang mencari ilmu ini bukanlah orang yang mengatakan, oh perbahasan ni kami dah belajar dah dulu. Tak. Maka itu bukan orang yang mencintai ilmu. Itu bukanlah orang yang mencari ilmu. Bahkan itu adalah orang yang sombong lagi, kibria. Qila, dikatakan, man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah ka ta'zimihi fi awalil marrah falaysa bi ahli ilmi. Maka sesiapa yang mana keadaannya itu dalam menghormati ilmu setelah 100 ataupun 1000 kali dia mendengar ilmu, keadaannya itu tidaklah seperti dia menghormati ilmu ketika mana dia mendengar untuk kali yang pertama, maka orang ini bukanlah sebenarnya ahli ilmu. Bila mana orang ini mendengar satu perbahasan yang mana dia tahu dia telah mendengar perbahasan ini, maka sebagai ahli ilmu dia tidak akan mengatakan perbahasan ini telah dengar lama dah, telah dengar banyak kali dah. Tidak. Ahli ilmu dia sentiasa merasakan perbahasan itu seperti kali pertama mendengarnya. Wa yanbaghi li talibil ilmi, maka selayaknya bagi pencari ilmu itu alla yakhtar naw'a ilmin bi nafsihi, tidaklah dia memilih jenis-jenis ilmu itu dengan cara dirinya sendiri. Bahkan sepatutnya dia menyandarkan yufawwidu amrahu ilal ustaz. Maka sepatutnya dia menyandarkan pemilihan itu kepada gurunya. Fa innal ustadza qad hasala lahu at-tajarub fi dhalik. Maka sesungguhnya seorang ustaz itu, seorang guru itu telah sampai kepadanya pengalaman terhadap perkara itu. Wa arafa ma yanbaghi li kulli wahid, dan dia telah mengetahui apa yang selayaknya bagi setiap pelajarnya itu. Wa ma yaliku bi tabi'atihi, dan apa yang sesuai terhadap tabiat, suasana, keadaan pelajarannya itu. Maka para guru itu amat mengenali keadaan anak muridnya. Maka selayaknya kita bertanya kepada mereka terhadap dalam pemilihan ilmu. Macam kami dahulu ketika mana hendak habis mengaji, maka nasihat para guru kami, Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadawi rahimahullahu ta'ala, beliau sentiasa dalam nasihatnya kepada kami tidak akan pernah sama. Nasihat kepada sahabat kami macam ni, nasihat kepada saya lain pula, nasihat kepada sahabat kami yang lain pula. Maka setiap dari kalangan kami itu nasihatnya berbeza. Maka kerana apa? Dia tahu apa yang terbaik untuk setiap pelajarnya. وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ الشيخ الإسلام برهان الحق والدين رحمه الله تعالى, yaitu Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Syekhul Islam Burhanuddin mengatakan, yaqulu, berkata, kana talabatul ilmi fi zamanil awal, adalah penuntut ilmu pada zaman-zaman yang awal terdahulu, yufawwiduna umurahum, mereka akan menyerahkan tindak tanduk mereka, perjalanan mereka dalam mencari ilmu fit ta'allum ila ustazihim. Mereka akan menyerahkan, mereka akan menyandarkan pemilihan mereka dalam menuntut ilmu ini kepada para guru mereka. Wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim, dan mereka telah mendapat kepada maksud dan kehendak mereka. Setelah mana mereka bermesyuarah dengan guru, mereka teruskan apa yang diperintahkan oleh guru mereka dan mereka telah dapat maksud mereka. Wal'an yakhtaruna bi anfusihim, adapun pelajar hari ini memilih dengan mengikut cara mereka sendiri. La yahsulu maqsudahum, mereka tidak mencapai maksud-maksud mereka daripada mendapat manfaat ilmu dan kefaqihan. Maka inilah yang perlu kita faham dari segi maksud bermesyuarah dengan para guru. Wa kana yuhka, juga diceritakan anna Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, iaitu Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari namanya Muhammad bin Ismail rahimahullahu ta'ala, kana bada'a bi kitabis salah. Beliau juga sebelum ini belajar dengan gurunya, dengan belajar bermula dengan kitab as-salah, belajar tentang salat dahulu. Di sisi siapa? Pada sisi gurunya Muhammad bin Al-Hasan. Faqala lahu, dan dia Muhammad bin Al-Hasan berkata kepada Imam Al-Bukhari, idhab wa ta'allam al-hadis, pergilah kamu belajar dan pelajarilah ilmu hadis.
lima ra'a, terhadap apa yang telah dilihat oleh Muhammad bin al-Hasan, anna dhalikal ilma, bahawasanya ilmu hadis itu al-yaqu bi tabi'ihi, amat sesuai dengan perwatakan Imam Al-Bukhari, wa talaba ilmi al-hadis, dan juga amat sesuai dalam dia mencari ilmu hadis. Fasara fihi muqaddiman, lantas jadilah Imam Al-Bukhari itu terkehadapan lebih lagi daripada sekalian para a'immatul hadis. Maka para guru kita amat mengetahui keadaan kita dalam medan ilmu. Wa yanbaghi li talibil ilm, dan selayaknya bagi pelajar ilmu itu alla yajlisa qariban minal ustaz. Ini adab yang lain pula. Maka selayaknya bagi seorang pelajar itu tidak duduk dekat dengan ustaznya ketika mana inda sabaqi, ketika mana dia sedang belajar, melainkan bi ghairi darurah, melainkan di situ ada daruratnya, mana ada keterpaksaannya untuk dia dekat dengan gurunya. Bahkan sepatutnya yang bagi an yakuna, bahkan sepatutnya selayaknya pelajar itu yakuna bainahu, jaraknya di antara dia dan di antara ustaznya qadril qausi, sekadar qaus, iaitu satu anak panah, busur anak panah. Fa innahu aqrabu ila ta'zim, maka kadar itu adalah kadar yang amat sepatutnya berlaku, yang mana dia lebih dekat kepada makna pengagungan dan kemuliaan kepada para guru. Wa yanbaghi li talibil ilmi, maka selayaknya bagi pelajar ilmu juga an yahtariza 'anil akhlaqiz zamimah, hendaklah dia menjauhi daripada akhlak-akhlak yang buruk. Fa innaha kilabun ma'nawiyah, sesungguhnya akhlak buruk itu adalah anjing yang maknawi. Itu. Sampai begitu sekali Imam Az-Zarnuji mengisyaratkan kepada kita, mengatakan kepada kita akhlak buruk itu seperti anjing. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun, tidak masuklah para malaikat itu ke dalam suatu rumah yang ada padanya itu suratun, ada gambar, ataupun ada kalbun. Suratun ni lebih kepada benda yang kita corakkan, ataupun ada anjing. Wa innama yata'allamul insan, hanya saja manusia itu mempelajari ilmu biwasitatil malak, dengan menggunakan perantaraan para malaikat. Wal akhlaqul zamimah, akhlak yang buruk itu tu'rafu fi kitabil akhlaq, akhlak yang buruk itu boleh kita dapati ada pembahasannya di dalam kitab-kitab akhlak. Maka kenapa tadi dikatakan akhlak yang buruk ini seperti anjing? Kerana malaikat itu tidak memasuki rumah yang ada padanya anjing. Maka akhlak yang buruk dia menjadi batas kepada diri kita untuk mendapatkan ilmu. Kerana seseorang itu mempelajari suatu ilmu, sebenarnya dia mempelajari dengan biwasitatil malaikah, dengan perantaraan para malaikat. Maka para malaikat akan sentiasa menaungi mereka. Maka bila mana akhlak buruk itu ada, malaikat ada tak nak menaungi mereka? Tidak ada. Malaikat akan jauh daripada mereka. Maka bagaimana dia nak mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Wa kitabuna hadza, dia kata akhlak yang buruk itu boleh kita dapati pada kitab-kitab akhlak, dan juga kitab-kitab yang ada pada kita ni. La yahtamil bayanaha. Wa kitabuna hadza, dan kitab kami ini pula la yahtamil bayanaha, tidak mampu untuk memuatkan penjelasan akhlak zamimah ini, khususan lebih-lebih lagi berkenaan tentang at-takabbur. Maknanya akhlak yang buruk, dan yang paling buruk daripada seluruh akhlak yang buruk adalah at-takabbur. Maka seorang pelajar hendaklah dia menjauhi sifat ni. Amat perlu dia menjauhinya. Qila, dikatakan al-ilmu harbun lil fata muta'ali. Ilmu itu diperangi oleh pelajar, diperangi terhadap pelajar ataupun terhadap seseorang yang suka menyombong diri. Ilmu itu sentiasa menyalahi. Harbun ni maknanya tak suka, berperang. Ilmu itu sentiasa berperang ataupun sentiasa tidak boleh dapat terhadap seseorang yang suka menyombong diri. Seperti saili, seperti air yang mengalir, dia sentiasa berlawanan, takkan mampu untuk pergi ke tempat yang tinggi.
Yang tu. Maknanya memang takkan pergilah, memang takkan dapat. Air itu sentiasa mengalir ke bawah. Dia tidak akan mengalir ke atas. Maka seorang yang ingin mendapatkan ilmu, tak akan dapat ilmunya sekiranya dia sentiasa menyombong diri. Faham? Wa qila bijiddin la bijaddin kullu majdin. Ni ada balarah kat sini. Bijiddin. Dengan usaha. Dengan usaha. La bijaddin. Tidaklah dengan nasab keturunan. Tok moyang kita. Kullu majdin. Bagi setiap kemuliaan itu. Maknanya nak mendapatkan kemuliaan itu bijiddin, dengan usaha. La bijaddin, bukanlah dengan nasab keturunan. Maknanya kita jangan berbangga kita ni hebat. Yang tu. Kita hebat sebab apa? Tok kita hebat dulu. Kan? Kita kata ni tok moyang kita ni seorang alim ulama. Tak, setiap kemuliaan takkan dapat dengan keturunan. Fahal jaddun bila jiddin bimajdi? Maka adakah dengan tok moyang hang tadi ni, kan, tanpa ada usaha kamu boleh dapat kemuliaan ini? Yang tu. Adakah dengan nasab keturunan kita boleh dapat kemuliaan? Takkan boleh dapat. Fakam abdin yakumu maqama hurrin. Dan betapa banyaknya seorang hamba itu, betapa banyaknya hamba yang mana dia sedangkan dia itu berada dalam keadaan orang yang merdeka. Dan betapa banyaknya pula orang yang merdeka itu berada pada tempat orang yang menjadi hamba. Bermaksud hamba ini adalah hamba kepada dunia. Maka orang yang sebenarnya itu bebas, tetapi sebenarnya mereka ini terpaut ataupun terkurung di dalam kehambaan cinta dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Akan datang kita akan masuk kepada fasal fil jiddi wal muwazabah wal himmah. Fasal yang menceritakan tentang kesungguhan, istiqamah dan semangat yang tinggi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Syukran lakum ala istima'ikum. Tafadhal. Okay, terima kasih buat Fadilatul Ustaz. Alhamdulillah, selesai sudah sesi daurah kita pada malam ini, dan diharapkan agar kita semua dapat mengambil istifadah dari kalam-kalam yang telah disampaikan oleh Fadilatul Ustaz sebentar tadi. Dan sekali lagi setinggi-tinggi ucapan terima kasih buat Fadilatul Ustaz atas yang menyampaikan mutiara ilmu kepada kami bagi sesi daurah pada malam ini. Dan juga tidak ketinggalan, terima kasih juga buat semua peserta yang hadir pada sesi daurah malam ini. Dan sebelum berpisah, suka untuk saya ingatkan bahawa sesi daurah yang keempat akan diadakan pada tarikh 1 April pada jam 9.30 malam. Dan demikian itu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah wa suratul As.